walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama, ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Ilahi dan limpah karunia-Nya. Allah telah memberikan kepada kita kesihatan, Allah telah memberikan kepada kita kekuatan, Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak, sehingga kan nikmat yang cukup banyak itu membuat kita menjadi lagi hampir, lagi dekat dan lagi menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga manusia yang diberikan nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lalai. Nikmat tersebut telah menjadikan mereka itu lari. Nikmat tersebut telah menjerumuskan mereka ke lembah kehinaan. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah memasukkan kita dalam golongan yang pertama, dan kita mohon kepada Allah supaya jauhkan kita daripada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, syukur kita boleh lagi kuliah ya, walaupun kuliah maghrib saja boleh ya. Kan tak lama kan, beri masa sampai isyak kan. Maknanya lagi Bilal tak bang isyak lagi, itulah kita jalan. Jadi kalau Bilal tak bang pukul 10 lah kan, pasal dia kira bang Bilal kan. Kalau Bilal tak naik, tak ada tu dah berhenti kan. Di bila Bilal naik barulah kita berhenti, pasal dia punya batasan dia bang isyak. Tu deh ya. Jadi bila ngobarlah nak bang pukul berapa ya, nanti ngobar kat ustaz nak bang pukul 10 kita berhenti ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini duk tengok-tengok tadi ialah tengok jumpa satu ayat ya, satu ayat dalam surah apa nama ni ya, dalam surah Al-Insyiqaq, ayat yang ke-19 ya, ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kan pendek ayat ni, kan panjang mana tu dah ya, pendek ya. Di malam ni nak tengok inilah ya, nak tengok ayat surah Al-Insyiqaq ayat ke-19 ya. Demi sesungguhnya kan kamu akan melalui bertingkat demi setingkat ya, makna ada dia punya fasa-fasa. Jadi saya pun bawalah kitab ni, ada 2 kitab untuk nak mentafsirkan ayat tersebut. Satu tafsir Al-Azhar ya, daripada Hamka ya. Satu lagi saya bawa tafsir Ibn Kathir ya, daripada Ibn Kathir lah ya. Jadi 2 apa nama ni tafsir ni, kitab tafsir ni kita akan tengok apa yang dinyatakan oleh para mufassirin berkenaan dengan 2 ayat ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dalam ayat ini dinyatakan kalau di dalam apa nama ni tafsir Ibn Katsir dinyatakan bahawasanya Imam Bukhari ya, meriwayatkan daripada Mujahid, dia berkata bahawa Ibn Abbas menyatakan tentang tarkabunna tabaqan an tabaq ini halan ba'dan hal. Qala haza nabiyyukum. Sesungguhnya yang dinyatakan dengan kamu melalui satu tingkat demi satu tingkat itu dalam kehidupan itu, iaitu kamu akan melalui beberapa fasa dalam kehidupan kamu. Makna kita lah, kamu tu kita lah, kita semua kan akan melalui beberapa fasa dalam kehidupan kita, sehinggalah di punya last sekali kan kita di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menafsirkan apa nama ni ayat ini, makanya dibawalah tuan-tuan fasa-fasa dalam kehidupan yang kita lalui. Ya, kemungkinan ada yang sudah kita lalui, kemungkinan ada yang sedang kita lalui, kemungkinan yang akan kita lalui. Ya, maknanya fasa-fasa ini semua orang akan lalu. Ya, cuma ada yang escape, ada yang beberapa fasa kemungkinan orang tersebut tak melalui jika mereka itu tak panjang umur. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dinyatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, dalam untuk membahaskan fasa-fasa dalam kehidupan kita, dalam kitabnya Tuhfah Al-Maudud bil Ahkamil Maulud, ya. Dalam pembahasan ayat ini, Ibnul Qayyim Al-Jauzi telah memberikan fasa-fasa dalam kehidupan seseorang manusia. Ya, kehidupan fasa-fasa dalam kehidupan seorang manusia. Tuan-tuan, fasa ini dimulakan dengan bukan fasa daripada mula, iaitu ketika Allah jadikan di alam ruh, bukan. Ya, maknanya di atas muka bumi ini. Kita tak cerita daripada awal alam roh, ya, kita tak cerita bagaimana itu semua, kita tak. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia ambil fasa ini sejak kita dah ada ke muka bumi ini, ya, di atas muka bumi ini. Dinyatakan fasa yang pertama yang dilalui oleh seorang manusia iaitu janin. Ya, fasa yang namanya fasa janin. Janin ni maknanya duduk dalam perut emak. Ya, duduk dalam perut emak lah. Maknanya siapa yang tak duduk dalam perut emak, buang angkat tangan. Ada tak sini? Ada? Nak tengok siapa yang tak duduk dalam perut emak. Wa imma, manusia yang tidak mempunyai abah pun duduk dalam perut emak. Ya, manusia yang tidak mempunyai abah, maknanya dia lahir di atas muka bumi ini tak ada abah, pun melalui perut emak, iaitu Isa alaihissalam tiwassalam. Nabi Isa dia tak ada abah, ya, tapi dia ada emak, iaitu Maryam. Ya, Maryam emak dia duduk dalam perut Maryam, tuan-tuan. Walaupun dia tak ada abah, dia tetap melalui proses, iaitu duduk dalam rahim emak. Ya, dinyatakan oleh Ibnul Qayyim bahawasanya ketika kita duduk dalam perut emak, ya, kita ini seumpama buah pada pohon. Ya, ada pokok, ada buah. Itulah dia. Makna tergantung kita ni ke pokok. Makna rahim itu pokok, kita tergantung ke rahim tersebut. Ya, dan buah itu meloket kuat. Ya, meloket kuat kepada pohonnya itu, ya, menunggu waktu matang. Ya, tunggu 9 bulan 10 hari kebiasaan, ya. Ya, 9 bulan 10 hari lah kebiasaan seseorang itu meloket pada dinding rahim tersebut, ya. Maka bila sampai tiba waktu matang dia, maka buah tersebut akan gugur. Buah tersebut akan keluar daripada induknya itu, yang mana dia akan dilahirkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam rahim ibunya, seorang bayi ini memakan makanan yang sesuai kan dengan diri dia. Maknanya dalam rahim pun baby tersebut, kita lah kemarin jadi baby dalam perut tu, ya, kita makan dalam perut ibu tu. Segala makanan diserap melalui pusat maka ada tali pusat. Maka ingat tak dulu kita bicarakan tentang syafaat, di antaranya yang ke-10, iaitu seorang perempuan yang mempunyai anak yang mati dalam perut, kan, dia akan mengenali, makna janin itu mengenali emak itu dengan
tali pusat tersebut. Itu dah tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, segala makanan akan diserap melalui pusat tersebut, kan, sehingga kan mereka ini kita lah yang duduk dalam perut itu duduk dengan aman damai, terbungkus, dibungkus tuan-tuan, rapat dalam perut tuan-tuan ya, sehingga kan mencegahnya bungkusan itu daripada kita dijangkiti oleh penyakit. Makna duduk dalam tu insya-Allah selamat. Kalau tak ada bocor, insya-Allah selamatlah kita duduk di dalam perut itu ya. Itu adalah peringkat yang pertama, janin ya, yang diberitahu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Peringkat kedua, lahir ya. Peringkat kedua iaitu seorang ibu melahirkan anak ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, seorang ibu yang melahirkan anak, bila anak itu dilahirkan, maka anak itu kono menangis ya, kono menangis, menjadi syarat kepada baby yang lahir kono menangis ya. Kenapa kono menangis? Kono menangis kenapa? Sebab tangisan itu adalah merupakan tangisan yang mana mereka ini, makna kita kemarin yang duduk dalam perut sewaktu di alam roh telah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bertanya kepada roh-roh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Makanya dengan siapa yang kau akan beriman nanti, maka semua roh ya, termasuk kita tuan-tuan, menyatakan kepada engkau lah kami bersaksi ya Allah. Maka benda itu akan on. Bila on bila kita dilahirkan di atas muka bumi. Makna tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita lahir sahaja di atas muka bumi ini, maka itulah titik permulaan yang ikatan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu telah diperhitungkan ya. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada waktu tersebut ya, baby makanan terbaik adalah susu ibu, ASI, air susu ibu. Tak ada makanan yang terbaik untuk seorang baby melainkan air susu ibu. Kenapa? Karena air susu ibu yang dikeluarkan oleh ibunya sendiri itu adalah merupakan air susu yang terbaik untuk dia ya, untuk yang dilahirkan tersebut ya, sebab mengandungi pelbagai, itu dia punya kajian saintifik lah. Yang tu saya tak bahaskan pasal sini bukan doktor ya. Setelah genap 40 hari dia tuan-tuan ya, dia akan mula menikmati suasana baru ya, seperti ia nikmati ketika hidup di dalam rahim. Makna bila umur baby tu 40 hari dah keluar. 40 hari ni berapa bulan ya? Sebulan lebih lah, 3 sebulan lebih. Mulalah baby itu dah mula tersenyum, dah boleh faham sikit. Bolehlah cut, flash cut nanti warna putih, warna hitam, warna merah dan juga putih, hitam, merah, putih, hitam, merah. Bagi boleh warna-warna tersebut, putih, hitam, merah. Jangan boleh warna yang lain. Kenapa baby tak nampak? Tapi 3 color tersebut untuk merangsang seorang baby cukup bagus. Pasal dia nampak tu merah, hitam dan juga putih tuan-tuan ya. Boleh color cut, flash cut yang sebegitu untuk baby yang seumur macam ni, dan mereka mula memahami ya. Bila genap saja 2 bulan, baby mulalah dia bermimpi ya, bermimpi. Digambarkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, baby bermimpi kan. Kenapa? Pasal dia rumah bercakap-cakap seorang-seorang
di rumah bermain-main seorang-seorang kan. Ya, dirobakan bermimpi sedikit demi sedikit sehinggalah usianya mencapai umur 6 tahun. Maknanya itu adalah peringkat yang kedua. Bila masuk 7 tahun, ya, maknanya tuan-tuan, dalam masa umur baby lahir sampai 6 tahun, pada waktu tersebut kita main-main dengan dia lah. Ya, main kita punya macam-macam lah. Sebut kat dia apa nama ni, asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadah, banyakkan bersyahadah dengan dia kan. Sebutkan, tanamkan keimanan dengan ulang-ulang, baca Quran, ya, baca hadis, dengarkan kisah-kisah Nabi kan. Makanya kalau tuan-tuan ingat dulu saya cerita kisah Ummu Hatun dengan Sultan Murad kedua, ya, bila mendapat anak yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih kan, dibuat macam tu kan, daripada perut lagi dia dah bacakan. Maknanya Ummu Hatun itu, emak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih itu, bacakan hadis Nabi, siapa yang menakluki Konstantinopel, ia adalah raja yang baik. Kalau dia raja, kalau dia itu askar, dia askar yang terbaik. Kalau dia itu rakyat, rakyat yang terbaik. Itu diulang-ulang daripada mengandung sampailah dilahirkan, melahirkan. Jadi lepas lahir pun dibawa akan oleh ibunya ke balkoni, ditunjukkan kepada baby tersebut, itulah dia Konstantinopel. Dan diulang balik hadis yang Nabi nyatakan. Makanya 800 tahun selepas Rasulullah SAW wafat, maka Konstantinopel berjaya ditakluki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. 800 tahun tuan-tuan yang kau masuk daripada Nabi tuturkan hadis tersebut, ya, barulah ditakluki Konstantinopel. Siapa yang menaklukinya itu, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Macam mana dia buat? Tu deh, mak ayah dia buat macam tu, baca hadis, baca Quran, panggil cikgu, diajar kepada mereka, ya. Masuk saja peringkat yang ketiga, iaitu 7 tahun. Pada waktu ini kebanyakan manusia sudah mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Iaitu mereka ini sudah mengetahui mana yang boleh buat, mana yang tak boleh buat, mana yang buruk, mana yang tak buruk. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok salafus soleh dididik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan juga imam-imam yang lain, mereka dididik oleh ibu ayah dia. Pertama mereka dididik ialah akhlak, diajar akhlak. Ya, waktu tu belum lagi ajar tentang fiqh, tentang apa namanya usul fiqh, belum. Dididik dulu dengan pendidikan akhlak. Maknanya dibawahi dulu menjadi orang yang baik. Ya, macam mana kau nanti nak duduk depan orang tua, nak berjalan depan orang tua, nak bercakap guna bahasa yang macam mana. Ya, dididik sebegitu. Bila masuk saja umur 7 tahun, makanya baru dihantar sekolah. Ya, baru dihantar kepada pendidikan untuk belajar Quran apa semua. Makanya mereka ini bila poyo belajar umur 7, 8, 9 tahun khatam Quran hafal. Khatam Quran hafal. Kenapa? Dia berkat ni perangai elok, akhlak yang mulia. Makanya ilmu yang guru ajar, hormat kepada guru, mudah masuk budak belajar. Ya, budak yang belajar tu mudah masuk dalam kepala, menyebabkan mereka ini doreh untuk mencapai ilmu yang diajar kepada mereka. Makanya mereka dulu kok khatam Quran
umur biasa-biasa yang umur 8 tahun, 9 tahun dah khatam Quran. Dan khatamnya itu khatam yang luar biasa. Bukan khatam macam dak kita khatam sekarang. Budak kita khatam sekarang ngebai khatam. Mai sini ustaz nak tabuk tengok. Mak ai risau dia. Comel berpuluh-puluh badan ni. Apa pula comel kan nak dapat sijil. Sijil ni dapat 30 juzuk dah hafal. Mai ustaz nak tabuk. Kan tak mahu tu dah. Comel. Pasal apa takut? Pasal apa pula kau takut? Lupalah ustaz. La ilaha illallah Muhammad. Lupa ngabai. Yang boleh dia bagi tahu lupa. Macam mana pula kau lupa? Ni kau sijil dah ada 30 juzuk. Kau dah ada sijil. Kan? Allah Rabbi. Kan orang marin kalau dihafal tuan-tuan toboklah terbalik kau kanan ke kiri, kiri ke kanan, depan belakang, atas bawah, insya-Allah semua lancar. Bahkan kalau Imam Syafi'i dulu bukan setakat apa nama ni Quran, Muwatta tu pun dihafal. Kitab hadis Imam Malik kan, toba lagi toba 2 kali ganda Quran dihafal tuan-tuan dan puan sekalian. Makna Quran tu kacang bagi dia. Pasal apa? Pasal mempunyai perangai yang baik, pribadi yang baik, ilmu mudah masuk dan mudah loket. Ya, makna masuk tak keluar-keluar. Ini masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Kan keluar banyak pada masuk. Tu yang jadi menyang lupa tersebut ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, bila masuk saja 7 tahun, mumayyiz sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka suruhlah anak-anak kamu sekalian melakukan solat apabila mereka berusia 7 tahun. Makna umur 7 tahun dah kena sembahyang. Bukan umur 7 tahun baru nak ajar sembahyang. Bukan. Makna ajar sembahyang tu sebelum umur 7 tahun lagi. 7 tahun tu dah pandai sembahyang. Ya, dah pandai sembahyang. Tapi malangnya ada yang bapa-bapa pandai sembahyang tapi tak sembahyang. Ada, kat sini tak ada lah. Di sini nampak bersih semua. Kan? Ada datang. Kan? Datang. Ustaz. Macam mana Ustaz ni? Kenapa pula kak? Oh masih Ustaz tak nak sembahyang. Akak dah berapa lama kahwin? Baru lagi Ustaz 26 tahun. 26 tahun tak pernah sembahyang. Tuan-tuan, ada yang ngobat Ustaz kan dah kahwin 18 tahun, puasa tak pernah Ustaz. Puasa tak pernah. Astaghfirullahalazim. Itu bukan budak, itu bapa budak. Bapa budak. Allah Rabbi, ya Allah. Hai, tak baiklah. Padahal Rasulullah SAW menyatakan 7 tahun yo sembahyang. Makna dah pandai sembahyang. Segala perbuatan dan juga bacaan di dalam salat tu sudah menguasai. Ya, makna pada umur bawah daripada 7 tahun kita dah mahirkan mereka. Kan di rumah kojutkan budak. Dah pukul 5 ni tak dengar tu orang dah bang. Kita kat Lavender ni bang 2 kali. Pukul 5 sekali, lepas tu subuh sekali. Kojut anak ni fikir bini kan, anak yang banyak kat rumah kan. Anak ramai kat rumah nongok kat rumah kan. Kan kojutlah pukul 5. Kan buat apa? Sembahyang bongkar. Kan yang kocik cara kocik, yang zodang cara zodang, yang besar cara besar. Ini pukul 8 nolak lagi. Pukul 8 nolak lagi. Pukul 9 nolak lagi. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Abah datang masjid, anak terbungkang nolak. Oh ya, susah waktu tuan-tuan dan puan sekalian. Oh ya, takut kita.
Takut nanti anak tu nanti Kek Sanun kolak, dia duduk kek kontarah. Tompek ar-ar dulu pernah saya cerita. Kan kontarah ni ar-ar Kek Sanun, Kek akhirat. Nonggok di situ. Ditunggu abah yang lalu. Kan abah itu masuk syurga. Kan tapi bila tengok abah nak masuk neraka. Bila dia tengok abah, ya Allah, abah aku masuk syurga, kenapa aku masuk neraka? Kenapa pula kau dengan abah macam tu? Ya Allah, makin abah aku pun yang suci. Aku tak ada dia jahat dah. Aku 9 mongkar, aku 10 tak ada hal bagi dia. Mangai. Tuan-tuan kau nak balik kita, tuan-tuan. Kau biar botol. Tanya adik saya ni. Adik saya pun ada. Ya Allah, macam mana ni ya Allah? Allah pun tengok, malaikat kau cek balik, tengok komputer macam mana? Cek balik, tuan-tuan. Ui, undur balik tu. Uyai, osah botol, tuan-tuan. Jangan main-main. Kona balik tu. Kona balik kita, tuan-tuan, tak sobek, tuan-tuan, kaki Sanun. Join venture sama-sama surga. Allah Rabbi wa Rabbus. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya tuan-tuan dan puan, kan Nabi kojut. Fatimah kahwin pun Nabi pergi kojut. Fatimah kahwin dengan Ali. Kan pindah rumah. Nabi pergi rumah Ali kojut. Li, oleh. Ya bah. Ni dah pukul berapa dah? Tu dah kahwin tu. Dah kahwin. Tuan-tuan, kok kita dah kahwin dah dah. Ui, Nabi tidak. Saya kahwin dengan anak dia. Nabi pergi kojut tu. Mah, Fatimah lah. Kalau kita panggil mah lah kan. Mah, no ke, bongkar. Besok ke rumah li bongkar. Wah, kau sini hal ambil pula bongkar, tuan-tuan. Maknanya Nabi dididik anak sampai mati. Sebab ada kau mati dulu ataupun aku mati dulu. Tak ada dibiarkan tu dah kan. Allah, kita dah habis selesai Ustaz. Dia biar laki dia lah pula jaga. Dia dah besar Ustaz, kita bagi cacam dah ilmu kat dia. No. Nabi tak bagi kau ilmu. Nabi bagi. Kenapa Nabi? Masih mengajar. Masih mengawasi. Kenapa? Sebab dia tak nak nanti dia akan didakwa Kek Sanun, tuan-tuan. Kat sini dakwa tak apa, tuan-tuan. Kek Sanun dakwa robah kita, tuan-tuan. Sanun mana ada peguam. Sini boleh panggil peguam macam-macam. Grade A ada, grade B ada, grade C ada. Kok duit banyak, ambillah peguam grade A. Yang botol jadi salah, yang salah jadi botol. Ya. Pasal apa? Pasal pusing-pusing. Pasal teknikal apa semua macam-macam. Oh, Kek Sanun tak dapat tu dah. Belo diri sendiri. Kek Sanun tak ada Allah ngabah ni nanti pasang peguam lah. Tak ada dah. Tak ada, tuan-tuan. Diri sendiri belo, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, tak terbelo diri kita, tuan-tuan. Tak terbelo, tuan-tuan. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Apabila sampai usia 10 tahun, maka jika mereka meninggalkan sembahyang, umur 10 tahun darjah berapa? Darjah 5. Yang dah lupa anak dah besar. Dia nak kecil je. Joget waktu Ustaz, bukan joget cucu kan. Tak lama dah cucu dah. Tak ada cucu lagi kan? Cucu kan. Kan? Ya Allah kan. Maknanya waktu 10 tahun tak sembahyang, Nabi ngobah, pukul lah. Pukul tu bukan cari pelopah kelapa. Bukan balasah bosi yang buat tiang rumah tu, bukan. Pukul yang mengajar, yang tidak mencederakan. Ya, tapi kalau tak nak pukul boleh tak Ustaz? Lagi dialu-alukan. Macam isteri juga,
takut yang bega-bega bona ada dia punya apa nama ni turutan dia sehinggalah kepada pukul. Ada. Tetapi kalau dalam sejarah kita tengok Nabi tak pernah pukul. Baik pukul anak maupun pukul isteri. Tak ada. Tuan-tuan. Tapi dalam syariat ada cara di antara cara kita nak mengajar boleh memukul. Tetapi kalau kita hindari pukulan tersebut, makna tidak gunakan, makna kita gunakan cara yang lain, itu lagi better lah, lagi bagus. Kerana apa? Pukulan ini kadang-kadang kan kita lupa kan, tapi orang marin ngobar apa? Abah aku marin belasah aku. Kalau dia tak belasah aku tak jadi orang baik. Betul tak? Kan tapi abah makin belasah waktu. Kan belasah waktu abah makin jangan main-main. Abah makin memang kok balik sekolah kan tak penuh satu. Kan dah ni balik ngobah kat abah. Bah ye tak pak sajen. Jadi dua. Kok bising lagi 3 dia boy. Kok bising lagi. Dia untuklah tak berani tu dah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian ya. Makanya pada waktu itu umur 7 tahun ajarlah. Ajar semayang, ajar puasa, kan pukul yang tidak mencederakan, pisahkan tempat tidur. Jika ada anak lelaki, anak perempuan, jika bilik tak ada, anak lelaki tidur kat luar, anak perempuan tidur dalam bilik. Pasal aurat perempuan lebih banyak daripada aurat lelaki ya. Kan jaga pergaulan, ngobar kat dia. Kan tak maaf ngobar, buat pendidikan seks. Tak maaf cakap. Waktu umur macam ni lah. Kan kau ingat bondo kau punya jangan bagi orang sontoh. Tak maaf kakak yo kena rabut macam tu. Jangan bagi orang sontoh, siapa pun tak boleh sontoh. Ya, siapa pun sontoh. Bagi tahu macam tu botol-botol. Pasak dalam diri dia tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya, supaya dia tahu. Ya, maka kan pada waktu tersebut kita ajarkanlah akan perkara-perkara yang seperti itu. 3. Yang keempat, ya kita pergi laju. Kan pasal apa nak habis awal. Kan imam dah ngobar nak bang ni. Kan yang keempat 10 tahun. Ya, 10 tahun ya maknanya mereka ini semakin kuat. Ya, semakin kuat memahami akan kehidupan. Makanya pada waktu tersebut tuan-tuan dan perempuan sekalian, biarlah dia main. Banyakkan dia main, nak main basikal ko, nak main ikut dia lah, nak pergi ke joget-joget ke apa semua kan ikut dia lah. Pasal apa? Bermain itu menyebabkan anak-anak ini akan menguasai pergaulan. Ya, menguasai pergaulan. Pasal apa? Di rumah kita dah ajar. Jadi untuk training dia punya praktis dia dibawa ke luar. Dengan kawan dia macam mana naik basikal kan, kau tondang-tondang tak basikal kau, basikal aku kan, kawan dia bergaduh ke tidak, itu training dia tuan-tuan dan perempuan sekalian, praktikal dia. Biar dia keluar kan, nanti dia balik dia ubah cerita-cerita macam-macam, nanti kita dengar cerita-cerita yang dia cerita tersebut. Jangan tak dengar kan, jangan tak dengar. Pasal apa? Budak-budak ni memang ngomong cerita, terutama umur-umur waktu kecil-kecil. Waktu kecil-kecil dia cerita macam-macam, jumpa dengan orang tinggi lah, jumpa macam-macam kan. Dalam TV ada nama imaginary friend. Cerita kartun kan, dulu-dulu saya pernah tengok ada imaginary friend, apa nama ni, kawan yang dalam kepala otak kan, makna dia cerita macam-macam. Benda tu tak ada pun, tapi dia punya dia punya visual, dia punya tanggapan ya. Maka pada waktu tersebut kita akan terapkan hukum-hukum kepada dia. Ya, umur 10 dah boleh main hukum dah. Hukum ni, hukum tu. Koncing tu duduk. Kau tahu tak berapa ramai Nabi ngobat orang koncing ni, kerana koncing ni masuk neraka. Ya khabar, ya bawa hadis.
Koncing. Ramai manusia yang masuk neraka pasal apa? Koncing. Koncing tu. Oh, tu bahaya. Ya, kau tahu tak? Pasal koncing boleh masuk neraka kau. Boleh. Dia pun dengar macam tu kan. Waktu Abah pun cari hadis. Koncing masuk neraka. Oh, ya. Ya Allah, rupanya koncing berdiri, air koncing merocik-rocik, ya, kono ke seluar, kono ke apa, kita pun tak tahu diri kita ni najis, poi semayang tak sah. Poi ni dalam keadaan kotor, kan? Jadi menyebabkan amalan tak diterima, kan? Oh, okey. Ngapa macam tu? Kan bersih elok. Kan duduk berdiam, baca doa tu, keluar masuk je doa. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Bagi tahu dia sebegitu. Wah, betul-betul Pak. Suruh dia buat. Ya, sehingga kan mereka ini tahu cara-cara yang sebegitu, ya. Jadi pada umur 10 tahun kan, ajar kepada mereka, bagi tahu kepada mereka tentang azab orang yang tinggal sembahyang. Masa umur dah 10. Ya, umur dah 10 tahun, waktu tersebut baca hadis, baca Quran, tafsir, ajar kepada mereka tentang azab orang yang tinggal sembahyang, lambekkan sembahyang. Kau tahu tak, dalam hadis kan, walaupun tak sahih kan, tapi bolehlah untuk kita jadi amalan kan. Ada Allah Nabi cerita kan, dalam kubur nanti siapa yang sembahyang lambek, Allah akan hantar seekor ular menjadi tauman dia dalam kubur. Ular tu nama Asja'ul Aqrab. Yai dia punya sisi dia tu macam bilah pedang tajam ni. Dia punya mata tu menyala-nyala. Yai, kenapa lah? Sebab orang tu semayang lambek. Lambek semayang pun macam tu kau. Kau tak semayang macam mana? Tak dapat dia nak abah tu. Tak dapat abah nak abah tu. Itu lambek semayang. Lambek semayang dah macam tu. Kalau tak semayang lunyai kau. Okey. Comel dia tuan-tuan. Dengan biar dia comel. Tak apa tu. Kan pasal apa? Ini untuk memberi peneguhan kepada amalan yang mereka buat tersebut, ya. Jadi tetapkan amal, ya, dan juga buat perkara-perkara yang baik. Okey. Yang kelima, 10 tahun sehinggalah balik. Kenapa dikhabarkan balik? Tadi mumayyiz. Ya, balik ini ada mengikut umur. Perempuan lagi doreh balik daripada lelaki. Ya. Perempuan lagi copek, dia punya baliknya daripada lelaki, ya. Makanya dalam tempoh tersebut, tuan-tuan, yang kelima ni, Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyatakan bahawasanya kan pada waktu tersebut ajar mereka bagaimana hendak mengetahui balik itu macam mana. Kan? Kau dah balik apa tu? Dah balik belum? Balik tu berbanda apa? Alah, mimpi naik kapal terbang. Ni pun menung macam mana pula mimpi naik kapal terbang. Macam mana bang mimpi naik kapal terbang? Main terbang sedap tak? Sedap. Kan? Dan macam mimpi naik kapal terbang. Alah, macam mana? Tak payah. Budak-budak sekarang tak payah cerita mimpi naik kapal terbang. Pasal apa? Budak-budak sekarang dia payah tangkap. Tahu direct to the point. Ya, kau dah mimpi belum? Mimpi yang sedap-sedap. Yang tu yang ajar, tuan-tuan. Ya. Ya, pasal apa budak sekarang ni memang kono macam tu. Kan? Yang perempuan, cara perempuan dah luka lama berdarah kembali tak? Tak payah ngobah macam tu dah. Kan? Bagi tahu ada luka-luka tak? Ada keluar darah tak? Bagi tahu. Kan kenapa pula abah? Ini kita ngobahlah. Suruh mak ni ngobah, suruh abah ni ngobah. Yang lagi abah ngobah. Yang perempuan bagi mak ngobah. Ngobah macam ni, macam terangkan. Kan, bagi tahu. Ya. Kenapa? Supaya mereka ini buat preparation
Mereka tahu, oh macam ni apa kena buat. Kena ajar mandi wajib. Ya, kena ajar mandi wajib. Kenapa? Sebab ramai orang yang mandi wajib tak waktu. Tak waktu, tuan-tuan. Terutama tompek-tompek sulit. Terutama minta maaf cakap, di bahagian dubur. Dubur. Minta maaf cakap, tuan-tuan dan perempuan. Ya, dubur. Kenapa? Bila kita mandi wajib, sekurang-kurangnya kita kena niha, elok soalan kok dubur tersebut. Tuan-tuan. Kenapa? Untuk pastikan bersih. Kan? Ini kau color rambut warna perang apa? Color rambut ni macam mana ni kau mandi wajib ni? Ni rambut ni. Tak sampai ni. Kau mandi wajib tak sah. Dah. Habis macam mana ni ha? Kita baru semalam mimpi botak. Iyalah. Kenapa pula? Sebab memang kena botak. Pasal dia punya color rambut tu menyebabkan air tak sampai. Jadi mandi wajib 62 kali pun tak sah. Sama juga dengan ni. Cutik apa tu? Kuku ni, color kuku. Cacam color dibuat ni ha. Kan bila ni ini tak sampai air tu dah. Tak boleh, kau jangan color kuku. Nanti kau mandi wajib tak sah. Jadi kau semayang pun tak sah. Oh tu kau. Tapi cantik. Budak sekarang kan, kita ngomong apa? Kalau kuku, kaki, apa semua, kena bagi tahu. Kan? Kenapa kita kena bagi tahu? Supaya amalan ini diterima. Kalau kita tak ngobar macam mana? Dan dengan color rambutnya, apa semua. Itu nak cerita tatu. Nak cerita tatu. Tak sekolah, dah pandai bertatu, tuan-tuan. Bunga ros lah, tatu yang pernah saya tengok lah. Bunga ros. Kenapa kalau tak bunga, kau kan jantan. Kok perempuan tu, perempuan pun tak boleh sebenarnya. Kan? Ada lelaki bubuh gambar bunga ros tu merah menyaluk. Kan bubuh lah gambar tengkorak, barulah nampak maco. Kan? Tengkorak ke bunga pun tak boleh sebenarnya. Tapi kenapa diletak? Habis Ustaz macam mana ni Ustaz? Kan? Tak apalah macam mana kan. Tuan-tuan, esok pegawai dia telefon saya. Ustaz, budak tu semalam pecahkan kacau, dikikih tatu dia. Perempuan. Pegawai dia telefon saya. Kenapa pula dikikih tu? Sebab dia ngabar Ustaz cerita mandi wajib, kok ada benda-benda tu terhalang daripada kono air, jadi tak masuk air, jadi tak sah ibadah sembahyang ni. Memang betul lah tu. Makanya dikorek tatu itu. Dibuang ni, tuan-tuan. Dia tidak dibenarkan ada benda-benda tajam. Kan? Dipocahkan kacau. Kedua bagi meraung perempuan. Lah, saya dah ngobarkan tu hari dalam kuliah. Kalau ada tu tak apa dah macam mana. Kau dah buat, tak boleh nak dibuang. Tak apa dah. Kan minta taubat banyak-banyak ke Allah. Dia tak nak Ustaz. Dia nak. Siapa hari ni kau apa ni kau bedah. Kata kalau bedah. Namanya. Saya nyosah Ustaz ni. Saya takut waktu tak apa dah. Kata. Kan Ustaz dah ngobar dah tak apa. Apa kau bingai warna sampai hiri-hiri bagai ni? Kan? Saya tak maulah Ustaz. Saya nak juga pergi clear Ustaz. Tak payah kan Ustaz dah kau pada tak payah. Kan Ustaz cerita yang pendakwah daripada gangster Singapura yang tatu kat engkau kan. Takkan ni nak hiri ni ya? Tak ada pipi tu. Kan macam mana pula kan dah bagi contoh. Biarlah Ustaz saya dengan Allah Rabbi wa Rabbus sama. Bulan poso, tuan-tuan. Allah ingat lagi cerita tersebut, tuan-tuan. Allah Rabbi, bagus dia. Berubah dia lepas tu, budak-budak tu. Ya.
Kemudian tuan-tuan sampai balik kan, pada waktu tersebut masuk saja 10 tahun, sampai balik ajar dia menjahit, ajar dia gosok baju, itu ini pun semua kemahiran di rumah apa semua, apa nama ni, gosok baju, basuh kasut, basuh pinggan mangkuk apa semua, memasak apa semua, ajarkan kepada mereka, ya, tanda-tanda balik apa semua bagi tahu kepada mereka. Okey, yang keenam, Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyatakan meningkat usia. Maknanya dah lebih pada tu meningkat usia, iaitu setelah 40 tahun, jauh langkau itu. Ya, jauh langkau itu, ya. 40 tahun. Makna kenapa 40 tahun? Kerana usia 40 tahun ni dibahaskan khusus oleh para ulama. Ya, usia 40 tahun. Kalau orang putih ngobat apa? Life begin at 40. Tu orang putih ngobat. Kan rupa-rupanya Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Selepas berkeadaan lemah, ia akan menjadi kuat. Setelah itu menjadi kamu lemah. Lepas itu tua dan beruban. Ia menciptakan apa yang diketahui olehnya, dan Allah jugalah yang mengetahui segala-galanya. Maknanya bila masuk umur 40, Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyatakan sepatutnya itu telah mencapai satu peringkat kematangan dalam ibadah. Ya, bukan kematangan hidup, dalam ibadah ni ngabai. Kenapa? Kerana kematangan ibadah menentukan kematangan hidup. Pada waktu tersebut umur 40 ni tak ada hal lagi baru nak cerita nak buat sembahyang tahajud. Tak ada. Pasal apa? Dah ada dah pada waktu tersebut. Ya, nak buat apa nama ni sembahyang taubat, tak ada dah cerita pasal apa, dah buat. Dah buat. 40 ni kemuncak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makna segala amalan yang sunat maupun wajib pada umur 40 tu dah komplit, dah menjadi maintain kita buat, tuan-tuan. Bermula umur 40, bermula sebelum tu lagi. Makna daripada 40 tu kita keep on going sampailah kita meninggal dunia. Amalan yang kita buat tambah. Makanya para sahabat kan, Rasulullah bila jumpa dengan Nabi selalu tanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang baik?" Dan Rasulullah pun tengok orang ni, Rasulullah ngabah kat dia sembahyang malam. Datang orang lagi, sahabat lain, "Amalan apa yang baik ya Rasulullah?" "Puasa sunat." Kan datang lagi sahabat, "Amalan apa yang baik?" "Oh, sedekah." Soalan sama, tapi jawapan berbeza. Kenapa jawapan beza? Pasal yang pertama tu dia malih bongkar malam. Jadi Rasulullah tahu dia tak pernah jarang buat sembahyang malam. Jadi bila dia tanya amalan yang utama, dia ngabahlah. Rasulullah ngabah sembahyang malam. "Ya Allah, aku jarang sembahyang malam." Sembahyang lepas tu. Yang kedua tu malih puasa. Sebaik 30 hari tu wajib, kau tak wajib tak ada puasa tu dah. Jadi bila dia tanya amalan yang paling baik, puasa, "Ya Allah, puasa." Buat dia. Yang ketiga tu korakut. Korakut. Rasulullah tanya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Kan? Pas teman ni sedekah. "Ya Allah, sedekah." Gigil macam ni, pakisan tangan tuan-tuan. Dia sebut sedekah. Tapi dah amalan terbaik, sedekahlah dia lepas pada tu. Maknanya apa? Maknanya semua amalan kono buat, ya, istiqamahkanlah dalam amalan tersebut, ya. Yang ketujuh, ya, dinyatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, apabila sampai saja detik tersebut, yang ketujuh, sampailah kita peringkat yang detik kematian, ya, iaitu perpindahan daripada alam yang dunia ini ke alam barzah. Maknanya 40 tu usia yang menurun, dah nak mati dah. Buat dah preparation. Kan 40 tu dah kena buat preparation, siap-siap supaya kita siap siaga datangnya kematian. Okey. Yang ke-8 alam barzah.
Ni dia tuan-tuan ya. Di alam barzah maknanya tuan-tuan dan puan kita akan semua melalui alam tersebut, alam barzah, yang mana pada hari tersebut yang mana alam barzah tersebut setiap anggota tubuh yang baik akan diberikan ganjaran, dan setiap anggota tubuh yang buruk akan dikenakan seksaan ya di alam barzah lagi, bukan tunggu sandun tuan-tuan. Dan yang kesembilan, bangkit daripada kubur ya, bangkit daripada kubur, bongkar dari kubur tuan-tuan ya. Bila bongkar dari kubur ini bermakna pada waktu tersebut akan pergi ke padang mahsyar ya kan. Dan yang ke-10, maka kita akan hadir di depan mahkamah Rabbul Jalil ya, mahkamah Rabbul Jalil, nak dihitungkan ke mana kita akan dibawa masuk syurga ataupun neraka. Maka syurga ataupun neraka ini menduduki carta nombor seboleh ya, nombor seboleh. Kemudian yang kedua boleh akan merentasi titian siratal mustaqim untuk menentukan kita punya final destination. Adakah kita akan masuk neraka ataupun kita masuk syurga. Inilah dia dua boleh peringkat yang dinyatakan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya itu tentang pembahasan ayat surah Al-Insyiqaq ayat nombor 9 boleh. Ayat pendek ya, tapi pembahasan dia dibahaskan cukup panjang oleh para ilmuwan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dua boleh peringkat yang akan dilalui oleh seorang manusia. Makna kau mati kocik itu tak sampailah tua ya. Kalau tak mati-mati Ustaz, macam mana? Tua bangkok lah namanya tuan-tuan. Tua bangkok tunggu menjadi rangkok, mati juga akhirnya. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma 'alaika bis sanadir li jabhati wataniyah. Allahumma 'alaika bi 'uyuniha man la yakhaf arhamna warfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntakir ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab izzimhum wansurna alaihim. Allahumma baddi syamlahum wa farrij jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zazzil aqdamahum wa sallim alaihim kalban min kilabih. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rifatina wa sallim tauhidana wa sallim islamana wa sallim ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Pada malam ini kami mengangkat tangan merafak sembah memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, paduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan-kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami ya Allah. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, kesan dan juga tompokan ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya ya Allah. Kami mohon ya Allah, limpah ruahkan rezeki kepada kami ya Allah. Dengan limpah ruah tersebut dapat kami memberikan, membelanjakan ke jalan yang diridai olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, jauhlah kami daripada bala wal waba wal ghala ya Allah. Jauhlah kami daripada fitnah Masih ad-Dajjal, jauhlah kami daripada fitnah kubur, jauhlah kami daripada bakaran api neraka, jauhlah kami daripada fitnah manusia, jauhlah kami daripada fitnah syaitan, terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut. Kami takut ya Allah, dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakit di sakaratul maut, tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu dayakan kami. Maka kami mohon ya Allah, hindarilah mereka daripada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, Engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah ya Allah, dakhala al-jannah ya Allah, dakhala al-jannah ya Allah. Ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah, tempatkan kami bersama dengan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bangkitlah kami bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kami minum di telaga Kausar, dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan, dapat kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat, dan seluruh berjaya dan himpunkan bersama dengan 70,000 orang yang kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengarkanlah rintihan kami ini ya Allah, dengarkanlah akan aduan yang kami berikan kepada kamu ya Allah. Sesungguhnya hanya senya ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh makbulkan apa yang kami nyatakan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.